sekarang saya jemput Yang Berhormat Kota Marudu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Puan Yang Dipertua, pertamanya saya mengucapkan jutaan terima kasih kerana telah memberikan peluang saya untuk membahaskan rang undang-undang perbekalan belanjawan 2025 peringkat dasar yang telah dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan. Puan Yang Dipertua, pertamanya saya mengucapkan terima kasih juga dan sabas kepada Yang Amat Berhormat Tambun selaku Perdana Menteri dan Menteri Kewangan kerana telah membentangkan satu belanjawan yang akan memacu pertumbuhan ekonomi negara serta meningkatkan kesejahteraan rakyat. Secara langsung menitik beratkan kebajikan rakyat jelata yang memang terhimpit dengan keadaan ekonomi yang tidak menentu. Bantuan sumbangan tunai rahmah ikhtiar, sumbangan asas rahmah SARA bagi golongan miskin dan juga miskin tegar telah mencapai RM4.600 dan ini merupakan bantuan kerajaan yang paling tinggi dalam sejarah kita. Ini amat penting kepada rakyat sebab bantuan seperti inilah yang mereka telah impikan untuk meringankan beban kewangan rakyat. Terima kasih juga pertama kalinya kawasan Magandai telah disebut oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam belanjawan yang telah dimasukkan dalam senarai peruntukan 250 juta untuk menerima program insentif pengurangan kos sara hidup. Apa yang saya harapkan niat baik Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ini akan sampai kepada kumpulan sasar agar manfaat dapat dirasakan oleh rakyat bukan hanya didengar melalui belanjawan yang dibentang. Pihak kementerian serta jabatan yang dipertanggungjawabkan perlu memastikan segala perancangan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dilaksanakan menepati tujuan asal. Puan Yang Dipertua, selaku wakil daripada Sabah, kami berterima kasih kerana Yang Amat Berhormat Tambun telah memberikan 6.7 bilion untuk pembangunan negeri Sabah pada tahun depan. Selain daripada itu, ditambah pula dengan pemberian khas sebanyak 600 juta sekali ganda daripada tahun yang lepas. Perkara ini tidak pernah berlaku dalam kerajaan-kerajaan yang lepas. Dalam masa yang sama, tidak berarti perjuangan MA 63 itu berhenti. Kota Marudu berpendapat semangat tuntutan 40% itu perlu diteruskan. Tuntutan ini merupakan hak mutlak negeri Sabah yang termaktub dalam perlembagaan kita. Dan dengan keikhlasan yang ditunjukkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk menyelesaikan tuntutan Sabah ini, Kota Marudu amat yakin yang perkara ini dapat diselesaikan semasa pemerintahan Kerajaan Madani yang diterajui oleh Yang Berhormat Tambun. Perkara ini amat penting bagi merancangkan pembangunan di Sabah dan mengurangkan jurang pembangunan yang begitu besar. Puan Yang Dipertua, dalam usaha kerajaan untuk memartabatkan institusi pertanian negara, salah satu usaha ke arah memastikan keterjaminan makanan rakyat, sudah tentu segala perancangan perlulah diteruskan, dilaksanakan dengan lebih mantap melalui belanjawan yang telah dibentangkan. Apa yang membimbangkan kita, bolehkah kerajaan melalui Kementerian Pertanian melaksanakan segala perancangan melalui belanjawan yang dibentang ini? Sebagai makluman yang Dewan Yang Mulia ini, Kota Marudu saja mempunyai kawasan sawah padi seluas 3.358 hektar. Dan laporan daripada Jabatan Pertanian Kota Marudu menyatakan bahawa musim pertama 2024 ini hanya seluas 984.89 hektar yang bertanam, yaitu 27.6% daripada jumlah yang ada. Manakala kawasan yang terbiar, tanah yang terbiar adalah merupakan lebih kurang 2.600 hektar, yaitu 73% daripada jumlah kawasan sawah padi Kota Marudu. Antara sebab kenapa tanah yang terbiar ini begitu besar, satu adalah kerana kekurangan sistem pengairan yang baik. Keduanya ketiadaan jalan untuk kawasan tersebut. Dan yang ketiganya, kekurangan petani yang ingin menceburkan diri dalam tanaman ini. Kerajaan perlulah fikirkan insentif yang lebih baik untuk menggalakkan lebih ramai pengusaha tanaman padi untuk berkecimpung dalam bidang ini, untuk memastikan agar kawasan-kawasan tersebut dapat diusahakan dan menjamin merupakan baik untuk menjamin keterjaminan makanan negara kita. Puan Yang Dipertua, Kota Marudu meminta dan merayu kepada Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan supaya konsisten serta melipat gandakan usaha untuk menyediakan infrastruktur serta kemudahan asas yang perlu bagi memastikan kawasan sawah padi yang sesuai dapat diusahakan secara optimum.
Bukan hanya bila negara berdepan krisis bekalan makanan, barulah kita mula merancang bagaimana untuk meningkatkan penghasilan bekalan makanan sendiri. Ini amat penting supaya jangan ada lagi krisis bekalan makanan yang akhirnya akan menyukarkan kehidupan rakyat kita. Kita mesti bersedia mengurangkan kebergantungan kepada bekalan daripada negara luar. Kementerian mesti serius supaya bukan saja kita menghasilkan bekalan makanan sendiri, kalau boleh menjadi sebuah negara pengekspor untuk meningkatkan ekonomi rakyat dan juga negara kita. Poin yang dipertua, saya juga sedar akan betapa pentingnya pendidikan kepada rakyat kita untuk menjamin masa depan negara yang lebih baik. Ini diakui dalam belanjawan kita. Perbelanjaan terbesar antara semua kementerian adalah Kementerian Pendidikan, lebih kurang 64,2 bilion. Kota Marudu amat mengharapkan cadangan pembinaan SMK Marak-Parak yang telah diluluskan dan diumumkan oleh kerajaan yang lepas perlu diteruskan. Karena kawasan ini agak jauh daripada sekolah menengah yang ada. Ini akan menyebabkan ramai pelajar yang tercicir karena majoriti ibu bapa di kawasan ini terdiri dari golongan miskin dan juga miskin tegar yang tidak berkemampuan untuk mengantar anak mereka ke sekolah yang agak jauh daripada kediaman mereka. Masalah keadaan sekolah daif juga perlu diberikan perhatian. Ada bangunan yang telah disahkan oleh JKR sudah tidak selamat untuk digunakan, tetapi masih digunakan oleh pelajar kita kerana ketiadaan bangunan yang baru. Bukan saja bangunan, pendakwaian elektrik juga yang agak lama, sudah puluhan tahun tidak mempunyai penyelenggaraan yang berkala. Ini tidak selamat kerana litar pintas boleh berlaku yang akan mengakibatkan kebakaran kepada bangunan sekolah kita. Perkara ini menjejaskan keberkesanan suasana pembelajaran yang kondusif. Hari Sabtu yang lepas, saya telah melawat sebuah sekolah di kawasan saya, yaitu SK Sebayan, di daerah Kudat, tapi di bawah Parlimen Kota Marudu. Bangunan sekolahnya pun memang telah disahkan tidak selamat oleh JKR. Rumah guru pula tidak boleh digunakan kerana terlalu uzur. Bilik darjah terlalu kecil kerana hanya diubah suai dan memang tidak sesuai. Kalaupun pelajar 15 orang, dia tidak boleh muat dalam bilik darjah yang disediakan oleh sekolah. Guru-gurunya meminta saya agar memberikan sokongan dan menyatakan keadaan sekolah mereka dalam Dewan Yang Mulia ini, supaya sekolah ini diberikan perhatian untuk mendapatkan bangunan kelas yang baru yang selamat untuk murid-murid mereka. Saya sendiri telah berjanji untuk membina laluan berbumbung daripada asrama hingga ke sekolah tersebut. Berikut adalah antara sekolah yang perlu saya sebut untuk perlukan penggantian bangunan kelas yang baru, yaitu SK Lotong, SK Narandang, SK Nerasen, SK Matunggung, Terongkongan, Pinawantai, Panudahan, Nerasen Laut, Tinangol dan SK Patak di kawasan Matunggung. Manakala di kawasan Kota Marudu, SK Tagibang, SK Tandik, Sampir, Tigaman, SK Timuna, Taritiban dan juga SK Kromoko dan banyak lagi yang saya tidak dapat sebut di sini yang perlu mendapat perhatian yang segera daripada pihak Kementerian Pendidikan. Poin yang dipertua, saya merayu dalam Dewan Yang Mulia ini agar bangunan sekolah yang tidak selamat ini, keadaan rumah guru usang dan tidak boleh diguna, perlu diambil tindakan yang segera. Saya yakin dengan kesungguhan Yang Amat Berhormat Tambun selaku Perdana Menteri dan juga Menteri Keuangan yang sebelum ini telah menyelesaikan masalah tandas sekolah-sekolah di seluruh negara kita. Masalah berkaitan keselamatan bangunan sekolah juga dapat diatasi secara berperingkat. Saya mengharapkan perbelanjaan pembangunan untuk pendidikan sebanyak 6,3 bilion dapat mempertimbangkan untuk keperluan pendidikan daerah Kota Marudu. Poin yang dipertua, Kota Marudu membangkitkan soal aspek kesihatan yang amat berkait rapat dengan kehidupan rakyat kita. Masyarakat luar bandar, terutamanya yang tidak berkemampuan, perlulah dipermudahkan dan diberikan akses kesehatan bagi membina masyarakat yang sihat dan produktif. Sebelum ini saya telah memohon kepada Dewan Yang Mulia ini untuk diwujudkan klinik kesehatan di kawasan Magandai. Tetapi saya dimaklumkan bahawa ianya tidak dapat dipertimbangkan oleh Kementerian Kesehatan dan masih meneruskan khidmat doktor udara yang ada. Tapi harus diingat, saya ingin nyatakan dalam Dewan Yang Mulia ini bahawa walaupun ada lawatan doktor udara, ia tidak memenuhi keperluan kesehatan rakyat di kawasan ini. Hikmat doktor udara ini terhad kepada masa-masa tertentu saja. Ia tidak dapat beroperasi ketika musim tengkujuh. Malah sukar sekiranya ada kes kecemasan pada ketika itu.
Tidak juga semua kampung di sekitar kawasan ini yang dapat dikunjungi oleh khidmat dokter udara. Bagi tujuan kewujudan klinik kesehatan atau klinik desa ini, terdapat 9 buah kampung yang terlibat serta sebuah sekolah rendah yaitu SK Magandai. Sudah tiba masanya pihak Kementerian Kesehatan perlu mengambil langkah yang positif agar harapan rakyat untuk mewujudkan klinik kesehatan ataupun klinik desa ini dapat direalisasikan. Saya juga ingin membangkitkan pembinaan bangunan baru bagi hospital daerah Kota Marudu. Saya telah diberikan jawaban pihak Kementerian Kesehatan bahwa akan ada pembinaan bangunan yang baru bagi menampung keperluan yang amat mendesak di hospital daerah Kota Marudu. Saya ingin bertanya kepada Dewan Yang Mulia dan juga kepada Kementerian, bilakah pembinaan bangunan ini dapat dimulakan? Saya mengharapkan peruntukan Kementerian Kesehatan yang merupakan kedua tertinggi di antara kementerian-kementerian dapat mempertimbangkan untuk pembinaan bangunan baru hospital Kota Marudu serta cadangan pembinaan klinik desa untuk kawasan Magandai dalam belanjawan yang telah dibentang untuk tahun depan. Puan Yang Dipertua, bagi tujuan mewujudkan jaringan jalan raya yang baik, saya telah mengharapkan Kota Marudu tidak ketinggalan untuk mendapatkan peruntukan yang baru dalam peruntukan 75 bilion bagi pembangunan di bawah Kementerian Desa dan Wilayah. Seperti yang saya nyatakan sebelum ini di Dewan Yang Mulia ini, kalaulah dari dulu setiap tahun kita boleh luluskan peruntukan 1 atau 2 batang jalan, sudah semestinya masalah jalan sudah lama diselesaikan. Apapun, saya mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada KKDW dan juga Yang Berhormat Tambun karena telah memberikan kelulusan peruntukan bagi jalan Torintiden sebanyak 169 juta dan juga jalan Sebayan sebanyak 343 juta dalam Parlimen Kota Marudu dalam belanjawan tahun 2024 yang lepas. Untuk belanjawan 2025 ini melalui peruntukannya begitu besar, saya memohon agar beberapa batang jalan lagi dapat diberikan perhatian seperti Jalan Gomon Timbagan, Jalan Rampai Bonsiku, Narandang Penempatan Garau, Jalan Penikuan Bodu di kawasan Matunggung. Dan juga untuk kawasan Kota Marudu, Jalan Kirangawan, Jalan Kuromoko, Jalan Sorinsim, Bambangan, Jalan Bombong, Jalan Lingkabungan dan juga Tagibang Garung dapat diberikan perhatian untuk dinaik taraf. Dengan menyediakan jaringan jalan raya yang baik, berarti Kerajaan Madani ke arah menaik taraf kehidupan ekonomi rakyat kita. Secara tidak langsung mereka boleh memperkembangkan aktiviti pertanian yang merupakan sumber utama bagi rakyat kita. Saya juga mohon jasa baik KKDW ataupun Cikiar agar jalan daripada Soncogon Suyat ke Menisulang, Magandai, Soncogon Paliu dan Soncogon Mogis dapat dinaik taraf daripada Jalan Kayu Balak ke Jalan Gravol bagi mengakhiri kesengsaraan rakyat di kawasan ini. Jalan ini tidak termasuk dalam proyek naik taraf Jalan Tandik Samparitan Soncogon Magandai yang sedang dalam proses pelaksanaan. Tan Sri Yang Dipertua, bagi mengatasi masalah banjir yang berlaku saban tahun, saya telah memohon pihak NGADMA agar mempertimbangkan untuk pembinaan Pusat Pemindahan Kekal Bencana (PPKB) di kawasan Kota Marudu. Saya telah mendapat balasan bahwa ada dibina tapi di kawasan Pitas. Pitas dengan Kota Marudu adalah kawasan yang berbeza. Dan kawasan Kota Marudu juga seperti berpesta setiap tahun. Kita juga mengalami masalah banjir untuk setiap tahun. Sebab itu amat perlu bagi kita untuk ada satu pemindahan yang tetap, yang kekal dan menyediakan prasarana bagi mangsa-mangsa banjir. Kadang-kadang kita menggunakan sekolah untuk pusat pemindahan dan ini boleh mengganggu pembelajaran di sekolah, juga kadang-kadang untuk mengelakkan juga kerusakan barangan sekolah. Saya juga telah berhubung dengan pihak Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Cawangan Kota Marudu bagi tujuan memperkasakan operasi semasa bencana dan juga kecemasan. APM Kota Marudu amat memerlukan aset-aset untuk operasi mereka seperti kenderaan pacuan 4 roda, lori, bot, genset serta mesin pengepam air yang sering digunakan dalam operasi-operasi yang dilaksanakan. Saya berharap melalui keperluan yang mendesak ini dapat direalisasikan dalam peruntukan belanjawan tahun depan yang begitu besar. Tan Sri Yang Dipertua, saya ingin menyentuh tentang pembangunan dan juga kesejahteraan bandar. Sebagai makluman Dewan Yang Mulia ini, tamu atau pasar minggu di Pekan Kota Marudu
mempunyai sambutan yang agak tinggi daripada penjaga-penjaga ataupun penjajah-penjajah. Yang majoriti mereka ini daripada kawasan luar bandar. Penjaga-penjaga ini sentiasa berdepan dengan terik matahari dan juga hujan ketika tengkujuh. Memang tidak selesa dan kadang mereka tidak boleh berniaga bila cuaca tidak mengizinkan. Saya mencadangkan kepada Dewan Yang Mulia ini dan juga kepada Kementerian Kerajaan Tempatan agar dapat menyediakan peruntukan untuk pembinaan tamu pusat berbumbung yang selesa serta langsung dapat memberikan impak ekonomi kepada rakyat di kawasan Kota Marudu. Begitu juga perparitan kawasan Pekan Kota Marudu yang sering banjir walaupun hujan sekejap akan menenggelamkan tempat penyaga-penyaga dan mewujudkan suasana yang amat kotor. Masalah ini sudah agak lama berlarutan. Majlis Daerah Kota Marudu sudah tidak mampu untuk menyelesaikan masalah ini. Bagi tujuan tersebut, saya memohon kepada Kementerian Kerajaan dan Tempatan bantu Majlis Daerah Kota Marudu untuk memberikan peruntukan penyelenggaraan semula sistem perparitan yang amat kritikal ini. Tan Sri Yang Dipertua, selaku wakil rakyat daripada Sabah, saya juga ingin membangkitkan keperluan untuk menambah kursi parlimen di Sabah dan juga Sarawak. Adalah keperluan yang amat mendesak, bukan semata-mata untuk ingin memenuhi keperluan 35% yang memang terkandung dalam perlembagaan, tetapi apa yang penting adalah keseimbangan pembangunan berdasarkan kepada jumlah kursi parlimen. Sebagai contoh, keluasan Kota Marudu ialah 1.917 km persegi yang hanya mempunyai seorang ahli parlimen dan 3 adun. Berbanding dengan kawasan Perlis, keluasannya 821 km persegi, mempunyai 3 ahli parlimen dan 15 adun. Sudah semestinya peruntukan parlimen dan adun agak jauh berbeza. Perlu difikirkan bahawa penambahan kursi parlimen ini sesuatu yang positif dan mengurangkan jurang pembangunan yang amat ketara dalam masa yang sama dapat memperkukuhkan kedudukan kerajaan persekutuan dengan sokongan yang padu daripada ahli-ahli parlimen Sabah dan Sarawak. Tan Sri Yang Dipertua, saya mohon di Dewan Yang Mulia ini, demi keseimbangan juga kesejahteraan rakyat Sabah dan Sarawak, perkara ini dapat dipertimbangkan, diperhalusi dan dilaksanakan di bawah kepimpinan Kerajaan Madani yang amat berhormat Tambun. Tan Sri Yang Dipertua menyentuh mengenai industri pelancongan di Malaysia, yang mana Malaysia akan menganjurkan tahun melawat Malaysia pada tahun 2026. Sabah keseluruhannya merupakan negeri kedua yang menerima ketiban pelancong terbanyak, teramai di Malaysia. Saya ingin menarik perhatian Kementerian Pelancongan untuk melihat, mempromosi dan membangunkan destinasi tarikan pelancong di luar bandar. Mungkin masih ramai yang tidak mengetahui bahawa Kota Marudu juga sebahagian daripada kawasan Kinabalu UNESCO Global Geoparks, yang di mana kami kaya dengan tarikan pantai yang indah, sungai, hutan dan juga gunung ganang, paya bakau dan juga hidupan liar, serta kepelbagaian budaya yang tetap terpelihara. Namun begitu, infrastruktur pelancongan di Kota Marudu, khususnya kemudahan asas seperti jalan-jalan raya, bekalan air, kemudahan awam sangat-sangat perlu diberikan perhatian. Bantuan pembangunan ini harus tidak terhad kepada fasiliti pelancongan milik kerajaan ataupun agensi sahaja. Kementerian juga harus melihat keperluan PKS dalam eko pelancongan, persatuan homestay serta persatuan pelancongan dan koperasi pelancongan. Tan Sri Yang Dipertua, tadi kami ada menghadiri satu taklimat Kementerian Pendidikan dan dinyatakan oleh KSU bahawa kalau boleh kita menyuarakan, wakil rakyat menyuarakan bahawa pelajar-pelajar tingkatan 6 ini yang lebih kurang 200 lebih ribu seluruh negara perlu juga diberikan perhatian oleh kerajaan untuk diberikan insentif. Saya amat bersetuju sebab pelajar tingkatan 6 ini juga sudah mempunyai sumbangan untuk membentuk kepada kepimpinan negara kita. Mereka juga merupakan pemilih dalam pilihan raya. Jadi sudah semestinya kita ahli-ahli parlimen menyokong penuh agar dalam bajet belanjawan kita yang begitu besar, pelajar tingkatan 6 ini juga dapat diberikan insentif yang sama, selain daripada pelajar universiti dan juga pelajar-pelajar sekolah rendah. Tan Sri Yang Dipertua, sebelum saya mengakhiri ucapan saya ingin menekankan bahawa kita perlu memastikan semua peruntukan yang dilaksanakan dengan penuh integriti dan ketulusan. Oleh itu, saya menyuruh kepada pihak kerajaan
pihak berkuasa agar memantau penggunaan bajet ini dengan teliti. Ini penting bagi mengelakkan sebarang penyelewengan dan memastikan dana yang disalurkan ini benar-benar memberikan manfaat pada rakyat kita. Akhir kata, saya ingin menyuruh pada semua pihak untuk bersatu dalam usaha memajukan negara kita. Dengan kerjasama dan komitmen yang kuat, saya yakin bajet 2025 ini akan memberikan impak yang positif untuk Kota Marudu, untuk negeri Sabah dan Sarawak, untuk Malaysia secara keseluruhannya. Tan Sri Yang Dipertua, saya juga sebelum mengakhiri ucapan, mengucapkan selamat menyambut Hari Deepavali kepada semua rakan-rakan kita. Ya, mudah-mudahan ini akan dapat mengeratkan lagi hubungan di antara kita, terutamanya ahli parlimen dan juga rakyat Malaysia secara keseluruhannya. Tan Sri Yang Dipertua Kota Marudu mohon menyokong. Terima kasih. Baik, terima kasih.